Kedah Melaka siapa dulu? Okey. Secara umumnya seperti mana yang kita ketahui semenjak penemuan Sungai Batu beberapa tahun yang lalu, maka kita telah terbuka minda lah bahawa rupanya Kedah mempunyai satu tamadun yang lebih awal lah daripada Melaka. Tetapi sebelum tu, sejarah Melaka ini adalah satu sejarah yang selalu diangkat dan dijadikan topik perbincangan oleh semua masyarakat di Malaysia secara umumnya lah. Jadi pengkajian-pengkajian berkenaan Melaka ni telah dilakukan oleh ramai orang yang cuba membuktikan sama ada sosok Hang Tuah dan persejarahan Melaka itu sendiri, Kesultanan Melaka itu wujud. Okey. Tapi macam mana pun belum ada lagi percubaan untuk memecahkan tradisi pensejarahan Melaka di Malaysia. Ini yang kita kena tengok lah. Walaupun ada kajian-kajian lama, kajian-kajian dari segi ekologi yang membuktikan bahawa wujud tamadun-tamadun ataupun penempatan-penempatan awal di alam Melayu, tetapi ianya tidak menunjukkan satu signifikan kepada sejarah Malaysia lah secara umumnya, disebabkan kita tidak banyak bukti-bukti berekod selain daripada ekologi lah. Pasal Negeri Melaka ni saya tak mau cerita dah, pasal banyak dah orang menulis. Tapi apakah yang berlaku kepada Negeri Kedah sepanjang kita ambil tempoh 1120 apabila Maharaja Chola telah melanggar Kedah sekitar 1120 lah. Kemudiannya 1136 dikatakan Islam telah masuk ke Kedah. Jadi beza 16 tahun. Lepas kena langgar dengan Chola, tiba-tiba Kedah dah terima Islam. Ini satu benda yang tak dibaca, tak dipandang lah. Maknanya terlepas pandang ke Allah Alam lah. Jadi saya macam pelik lah kan. Kalau kita tengok daripada segi pentarihan tu tadi ni, pelik lah. Melaka majuh lagi cerita ni. Ni Melaka kemudian 300 tahun. Okay, tetapi dan lagi satu, apabila kita tengok daripada segi nasab selalu orang cerita lah bab nasab, kesultanan dan sebagainya. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa nasab kesultanan ni dia akan berubah, tetapi dia tidak akan putih sebab daripada jurang yang sama. Kita tengok macam sirah Nabi kan, dia main pusing main hala kot ni. Lelah dia main juga kepada Nabi Ibrahim AS. Lepas tu dia pusing, dia main kepada Nabi Nuh AS. Pusing lagi main pada Nabi Nuh AS, terus sampai Nabi Adam AS. Maknanya macam itulah nasab kita, walaupun jauh macam mana pun, tapi dia main jelok yang sama. Jadi jangan duk fikir nasab orang ni tak betul, nasab orang tu tak betul. Itu salah. Ni raja ni yang betul, raja ni yang ni tak betul, bukan waris lah apa. Tak ada. Istilah tu tak ada. Sebab daripada segi nasab, mereka yang penjaga nasab, dan kalau hampa sendiri biasa bercampur dengan golongan-golongan Said Al-Haddad dan sebagainya, macam Said yang dipecahkan dengan Al-Haddad Al-Jufri dan sebagainya, mereka sangat menjaga salasilah ni. Malah salasilah ni tadi telah ditulis dengan terperinci, dan apabila berlaku setiap kelahiran tu, maka nama itu akan dicatat di dalam kitab-kitab mereka lah, kitab salasilah lah. Jadi tak ada istilah tentang putih. Cuma kalau kita tengok tentang orang kata nasab Mahawangsa. Jadi kalau kita tengok dalam kajian saya cerita secara umum lah. Selepas serangan Chola pada 1120, kemudiannya Islam 1136. Jadi dekat situ kita kena tengok betulkah cerita dalam Hikayat Meru Mahawangsa yang pertama lah. Dan bagi saya lah, saya meyakini bahawa apabila Rajendra Chola melanggar Kedah pada zaman tu, maka terputuslah. Maknanya bukanlah jurai abang, contoh mereka ni 3 beradik, jurai abang tu yang memerintah, dia jatuh pada jurai adik. Jadi adik pula memerintah, contoh. Jadi bila jurai adik memerintah, sampailah ke zaman Melaka. Persoalan yang saya timbulkan pada kawan saya lah, Cik Zulkifli ni, saya kata, Cik Zul, kita duk baca sejarah Melayu, ada disebut tentang Sultan Mahmud Melaka, Sultan Mahmud Kedah bertemu dengan Sultan Mahmud Melaka yang dikatakan memohon obat.
Okey, ni ada satu perdebatan yang panjang lah. Ada orang kata pinobat tu sajalah, nak ni lah, apa semualah, nak apa, suka-suka lah memohon daulat, memohon perlindungan daripada Melaka dan sebagainya lah. Tapi bagi saya lah, apabila saya membaca History of Malaysia, tulisan Andaya, dia menyebut tentang, dia ni banyak kaji bahasa Johor lah. Jadi apa yang menarik dalam cerita Andaya ni ialah apabila Maharaja Abu Bakar menjadi pemerintah bagi negeri Johor, pemerintah Johor moden, sebelum dia nak naik tu, dia telah pergi ke negeri-negeri Melayu memohon obat daripada negeri-negeri Melayu, iaitu supaya dengan obat ni tadi mengisytiharkan dia sebagai pemerintah negeri Johor. Okay, jadi bila minta nobat ni, makna kata dalam Andaya ni dia kata apabila nobat ini diserahkan oleh mana-mana negeri, maknanya raja tu yang akan maknanya raja tu bersetuju bahawa Maharaja Bakar ni adalah sultan ataupun pemerintah kepada negeri Johor. Jadi bagi saya ini juga yang berlaku kepada negeri Kedah. Sebab kalau kita tengok dalam cerita peristiwa Sultan Mahmud ni, dia pergi minta memohon obat daripada Melaka. Jadi kemungkinan besar berlaku pertukaran dinasti, ataupun macam saya kata tadilah, abang pergi ke adik pula jurai dia memerintah pada zaman Melaka. Mana kata jarak 14, kita baca lah 1450, 1480, lebih kurang macam tu. 1480 sebelah 36, lebih kurang 300 tahun lebih. Jadi keluarga adik ni tadi merintah selama 300 tahun lebih. Itu perkara yang asing lah, berasingan lah. Okey, kemudiannya bila pula berlaku pertukaran dinasti? Okey, pada zaman Iskandar Muda Aceh, kalau kita baca rekod Aceh, Kedah ni dia kena serang tahun 1620, 1619 paling awal lah, serang di Langkawi apa dan sebagainya. Kemudiannya tahun 1620, apabila berlakunya serangan yang kedua tu, Sultan Iskandar telah mengambil seluruh isi istana Sultan Kedah ni, Sultan Kedah bersama-sama dengan Sultan Sulaiman. Jadi Sultan Sulaiman ni telah pergi ke Aceh duduk bersama dengan Sultan Iskandar, dan dia ada dua cerita. Yang pertama, Sultan Aceh ni telah mengambil ni lah, bawa balik paksa macam-macam cerita lah. Dan satu lagi atas kerelaan Sultan Sulaiman itu sendiri. Okey, persoalan yang timbul dekat sini, siapa yang memerintah Kedah pada masa tu? Siapa yang memerintah Kedah ketika Sultan Kedah tak ada? Jadi kita kalau kita baca sejarah peperangan diplomatik dan sebagainya, bila mana sesuatu negara itu dijajah, bermakna negara penjajah itu hendak mengambil hasil. Jadi pada ketika itu, Kedah ni dia ada lada hitam, dan dia ada macam-macam barang lagi selain daripada lada hitam. Jadi siapa yang memerintah, dan bagaimanakah bentuk bayaran ufti ke bayaran hasil yang berlaku di antara Kedah dengan Aceh? Bila saya baca dalam Kronik Aceh, dia sebut Sultan Iskandar Muda ni, Iskandar Sani ni telah menghantar 4 orang pembesar dia ke Kedah untuk mentadbir negeri Kedah. Jadi siapa mereka ni? Ini persoalan yang tidak terjawab. Okey. Kemudiannya apabila Abang Sidi, Pak Ngah Zamri, dia jumpa makam Sultan Muhyiddin. Okey, kalau kita baca dalam At-Tarikh Silsilah, Sultan Rijaluddin bin Muhyiddin. Rijaluddin bin Muhyiddin, tetapi di batu nisan tu Sultan Muhyiddin bin Muhyiddin bin Husin bin Rijaluddin. Mana kata ada terbalik. Fakta tu dia berubah sebab nama tu duduk di batu nisan. Ini satu cerita yang sangat besar yang kita kena kaji, yang kena tengok balik. Itulah yang seterusnya lah, pertukaran dinasti. Okey, kemudiannya pertukaran dinasti yang keempat lah, seterusnya ialah pada zaman Bugis. Okey, zaman Sultan Ata'ullah atau Sultan Abdullah, yang makamnya berada di Perlis lah, di Marhum Kayang. Dan sebelah makam tu ada juga makam Juang Tawa. Dan kita tak tahu apa yang berlaku kepada dinasti Bugis yang ada di Kedah. Adakah berlaku pertukaran dinasti? Sebab zaman tu ada di Perlis ada Sungai Bugis. Di Phuket ada Teluk Bugis. Kalau di sana Bugis ni dia panggil Deng, merah.
Jadi orang merah ni orang Bugis. Itu perkara yang tak ada orang kaji. Seterusnya pada zaman Sultan Muhammad Jiwa, berlaku sekali lagi pertukaran. Bagi ni pandangan umum saya lah. Berlaku sekali lagi pertukaran bila mana sudah datang pengaruh Siak di dalam Istana Kedah. Dan ada satu petikan saya baca mengatakan bahawa Sultan Johor sendiri pada ketika itu 17 lebih tu sama tarikh dengan Sultan Muhammad Jiwa ni. Sultan Muhammad Jiwa ni adalah waris daripada Kedah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam Istana Kedah pada ketika itulah. Okey, sampailah 1821 habislah. 1821 semua perang dahsyat itu masih lagi terus sampai sekarang. Jadi persoalan dia pada saya lah, kalau kita tengok betul-betul daripada segi salah silah ataupun nasab ni tadi ni, sudah berlaku beberapa perubahan. Dan apa yang hendak saya timbulkan ialah, yang saya nak petikai sikit lah, ialah tak logik kalau kita tengok setiap sultan kita ada lebih kurang 32 ataupun 38 sultan Kedah. Dia setiap satu tu dia ada perbezaan, dia bukan ada perbezaan. Tarikh pemerintahan depa ni tak jauh beza. Dia 30 tahun, 40 tahun. Dia jarak dalam tu ya, antara 30 40. Jadi kalau kita fikir logik ada sultan ni dia merintah 20 tahun, ada sultan yang memerintah 2 tahun, ada sultan yang memerintah 15 tahun. Jadi kalau kita ambil lah daripada tahun tarikh jatuhnya Kedah tua 1120 tadi ni akibat serangan Rajendra Chola, sampailah kita yang macam kita baca sampai tahun 1800, kita ada lebih kurang 700 tahun. 700 tahun ni takkan tak ada di antara raja-raja ni takkan tak ada gap. Takkan tak ada raja ni merintah sat, takkan depa hidup merintah sampai 30 tahun, 40 tahun. Ni persoalan-persoalan yang timbul lah, yang kita kena tengok balik, yang kita kena buat kajian dan pelbagai lagi lah. Berkenaan dengan Melaka ni, kalau kita baca buku teks dan pelbagai kajian-kajian maritime orang panggil, selalunya dilukis daripada India tu dia akan terus pergi ke Melaka lah. Ni cerita zaman Melaka. Dan adalah perincian yang cuba dibuat menunjukkan terdapat port of call ataupun beberapa pelabuhan mini yang menjadi penyumbang kepada pembesaran ataupun kepada kejayaan ekonomi pelabuhan di Melaka, antaranya Aru Pendai dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tengok Melaka ni Kedah ni jarang ditulis. Sangat jarang lah ditulis berkenaan dengan peranan Kedah sebagai sebuah pelabuhan di kawasan utara. Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Sebab kalau ada satu kajian yang menunjukkan bahawa kepentingan Kedah sebagai satu pelabuhan entrepot ataupun satu pelabuhan di utara, bermakna ia akan mengubah landscape Melaka itu secara tidak langsung. Dan punca kenapa Rajendra Chola menyerang Kedah adalah disebabkan persaingan pelabuhan yang dikuasai oleh Sriwijaya pada ketika itu. Jadi bukan saya saja Chola tu main serang, dia nak menguasai jalan perdagangan, trade route orang panggil. Tapi disebabkan tak banyak kajian dibuat tentang pelabuhan, perdagangan dan sebagainya, menyebabkan jalan Kedah ni dia tenggelam. Baru 2-3 tahun ni barulah ada orang-orang yang sedar tentang pentingnya untuk berkait orang utara lah, orang Kedah ni melihat kembali kepada sejarah negeri Kedah dan sebagainya. Itu saya ada sebut berkenaan dengan sejarah Melaka ni. Kalau kita tengok berkenaan dengan kapal, penggunaan kapal, kalau kita tengok benang berahi yang dilukis tu, dia bentuk trime apa macam benang hijau trime yang pendayung sampai 40 orang tu, sebiji macam kapal Greek kuno. Jadi Greek kuno ni zaman Kedah tua, zaman 500 masih, tu logik lah. Zaman Melaka ni zaman orang pakai meriam, takkan kapal dia bentuk kapal Greek. Dan kalau kita tengok saiz kapal sendiri yang dibuat tu, benang berahi sendiri pun tak mampu untuk bawa meriam. Bolehlah kot selaras dua. Tetapi kalau daripada segi cerita yang ditulis dalam sejarah Melayu itu sendiri, menggambarkan bahawa kapal benang berahi ni tugas dia untuk ambil meriam di setiap negara yang dia pergi. Mana kata kapal ni bukan kapal kecil.
Tapi saya tak faham, saya jadi macam pelik. Pasal apa orang yang duk kaji sejarah Melaka ni, dia boleh buat kapal Melaka tak tu lah. Sedangkan kapal pada zaman tu dah ada Uthmaniyah, dah ada kerajaan Cina, Mughal di India. Masa ni zaman yang orang kata kegemilangan Islam. Kita pasal orang selalu kait sejarah Melaka dengan kegemilangan Islam ni, orang selalu kait Jadi tak kala Melaka ni pekak sangat. Tapi yalah pasal negeri Melaka pergi mampu kan. Saya tak maulah ambil pok sangat. Cuma saya nak menegur. Saya tegur lah saya tak setuju dengan pandangan bahawa takat ni yang level kapal Melaka. Sedangkan selepas daripada tu, tahun 1620 lebih kurang macam tu, Sultan Muhyiddin ini sendiri telah pergi ke India dengan kapal dia sendiri, berdagang di India. Dia disebut dalam catatan, dalam Dutch Register yang ditulis oleh orang Belanda lah, catatan Belanda, mengatakan Sultan Mansur ni dia telah mengelilingi benua India. Dan dia bawa balik sejumlah emas. Jumlah banyak mana tak tahulah. Tapi kalau takat perahu, kalau takat penjajak, kalau takat apa gambang tu, kalau takat macam besar bot nelayan tu, kasar lekeh dah tu, banyak mana nak boleh bawa. Kapal Sultan kot kan, kurang-kurang nak bawa macam kapal fleet US tu kena ada 200-300 orang, dengan pengiring, dengan apa askar hulu balang semua, dengan dayang semua. Tapi kita balik kepada sejarah, kalau kita ambil kepada Menam Berahi tadi ni, jadi tak logik. Dengan pendayung sampai 40 orang, seolah-olah macam tak tahu apa tu. Macam orang Melaka pada masa tu tak tahu baca angin, tak tahu macam mana nak buat layar. Tapi orang duk cerita, orang Melayu tahu baca angin, tahu baca bintang, tahu baca layar. Tapi kapal yang digambarkan tu tak menggambarkan bahawa ilmu itu ilmu orang Melayu. Ini macam apa benda ni kan. Jadi betul lah kapal Menam Berahi, betul bang. Kapal Menam Berahi bagi saya kapal kargo lah, karet. Kalau orang putih panggil karet. Kapal dia kapal untuk perdagangan, kapal jenis buntut besar tu untuk bawa barang. Ini pandangan saya. Kalau saya tu karet ni dia boleh letak 4 ataupun 6 biji meriam lah. Sesuai lah sebab dia lebih fokus kepada perdagangan. Dan kalau ada kapal Menam, kalau kita baca karet ni, biasanya karet ni dia akan diiringi oleh kapal perang. Mana-mana pun kalau baca perdagangan ni, dia akan ada kapal pengiring. Jadi sangat tak logik lah dengan struktur kapal Melaka tu sendiri, dengan keadaan masa tu. Lekeh sangat. Kita duk cerita ilmu orang Melayu ni tinggi, ilmu bintang, ilmu angin dan sebagainya kan. Tapi bila digambarkan dalam bentuk visual, tahu tu. Yang ni yang saya kata kita ni hero kampung. Kita duk gaduh pumpang wang apa dia. Ni saya kata hero kampung. Kita tak orang putih kata think beyond. Kita tak berfikir di luar kotak lebih jauh. Lelai duk gaduh sama-sama kita. Sebab tu kalau kita tengok yang duk main kaji pasal Melaka ni hanya bertumpu kepada kisah Portugis, Belanda dan sebagainya. Depa tak nak cerita pasal kapal Melaka apa, nak cerita apa? Kita sendiri yang kena angkat. Okey, saya harap kalau siapa-siapa yang mengkaji Melaka, kawan-kawan saya yang mungkin bukan orang Kedah, orang tak apa, orang bukan balik kaji lah. Jangan sampai saya kaji. Saya kaji aku jadi ikut lain pula kan. Okey, Melaka ada ke angkatan perang ke upah kontraktor tentera? Okey, pada saya lah, tentera mana-mana kerajaan dia akan ada tentera sendiri. Tak besar kecil, tak banyak sikit, dia mesti ada. Cuma tak ada catatan yang menyebut tentang bagaimanakah angkatan perang. Okey, kalau tak ada angkatan perang, mana mai jawatan Panglima, mana mai jawatan Hulu Balang, mana mai jawatan Laksamana. Laksamana, Hulu Balang, Panglima tu kira jawatan dah lah dalam ketenteraan pada zaman dulu. Jadi dah menggambarkan bahawa ada struktur ketenteraan pada ketika itu. Cuma kita tak tahu macam mana bentuk strategi peperangan dia, macam mana bentuk pertahanan, macam mana bentuk serangan dan sebagainya, sebab tak ada dicatat. Hanya digambarkan kita Melaka ni dengan pakai meriam, pakai panah keris dan sebagainya. Sebab apa ditulis orang Melaka hanya pakai panah tombak dan sebagainya lah, senjata kuno lah. Sebab yang kita baca sejarah Melayu adalah
edisi W.G. Chalibur. Faham tak? Aduh. Chalibur ni dia padri Kristian dan dia adalah orientalis. Sebab tu dia kata orang Melayu ni lemah. Pasal orientalis, dalam falsafah orientalis, imperialisme, dia memang akan mengagung-agungkan budaya barat dan dia akan memperbudakkan budaya tempatan. Dia akan melekehkan budaya tempatan. Dan lagi satu, pasal mereka menang. Orang menang akan menulis sejarah. Orang kalah, ikut je lah. Ni saya kata, tak tahu orang duk tulis dalam Melaka ni hampa kaji apa benarnya. Hampa tak nampak ke benda-benda macam ni kan? Benda ni tak tahulah hampa nampak apa punya pasal hampa lah. Okey, di masa kegemilangan Empire Melaka, bagaimana kemajuan kerajaan Negeri Kedah ketika itu? Mohon penjelasan beza antara dua kerajaan ini. Okey, ni soalan menarik. Okey, tahun 1000 kita baca 1400 sampai 111 tahun. Tak ada lagi kajian yang pertama, tak ada lagi kajian berkenaan Kedah daripada period tu. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, daripada segi persejarahan Melayu, banyak bertumpu kepada Melaka. Jadi Kedah ni tenggelam. Yang ketiga, dalam mana-mana surat-surat barat, sama ada daripada Portugis, Belanda dan sebagainya, Kedah ini dianggap sebagai vassal state kepada Siam. Walaupun Kedah mentadbir negerinya secara sendirian, tetapi selalunya Kedah dianggap sebagai sebahagian daripada Siam. Itu yang ketiga lah. Yang keempat. Okey, yang kelima, bila ada gap yang macam tu ataupun ada garis pemisah yang menganggap bahawa Kedah adalah di bawah Siam, jadi apa orang kata, kemajuan-kemajuan yang diterima itu kita tak tahu. Dan saya sendiri pun meragui dengan kegemilangan Melaka ni sebenarnya. Betul ke Melaka ni hebat sangat, tak power sangat kan? Tapi masalah di Kedah yang pertama tadilah, kita kena balik yang pertama, sebab tak ada kajian yang hebat. Tetapi masa saya buat kajian pasal Kota Kuala Kedah, sudah disebut bahawa Kota Kuala Kedah merupakan pelabuhan kepada negeri Kedah. Ada dua pelabuhan Kedah, iaitu Kuala Perlis dan Kuala Kedah. Jadi bila ada pelabuhan, digambarkan di dalam catatan Portugis, mengatakan bahawa Portugis datang ke Kuala Kedah dan membuka sebuah gudang dengan kota tanah dan berdindingkan buluh. Okey. Tapi tak ada catatan, kita tak tahu apa jadi. Cuma catatan yang paling awal menyebut tentang Kota Kuala Kedah ialah pada tahun 1515. Yang ni yang paling dekat, yang paling dekat saya jumpa. Sebelum ni orang duk claim 16 lebih kan. Tapi saya jumpa 1515. Okey. Saya harap Cik Zubir harap jelaskan Yang masalah dia, orang kita ni dia ikut, dia baca tak mana apa, dia lalu apa benda. Betul hak ni lah kapal Melaka. Melaka sejarah lagu ni. Jadi apa ini kita? Sebab tu kita tak ada jati diri. Kita tak tahu kita ni nak letak diri kita di mana, pasal kita tak tahu. Kita tak pernah berfikir di luar kotak. Kita duk harap kat orang. Bila orang nak bohong, percaya ke tu. Orang kata terjun parit, mu pakai terjun semua. Bila orang kata jadi macam rabau kena bodoh, abang marah. Bukanlah saya nak beritiak kan, tak maaf cakap lah. Tapi pada saya, kita ni dah lama kita duk membaca. Tetapi pemikiran kritis tu kita tak ada. Atau saya tak tahu lah, mungkin malas dah tahu jawapan, tapi malas nak fikir, malas nak, orang kata malas lah nak buat apa-apa. Biar pergi lah, cukup bulan, biar pergi lah. Mungkin ada pemikiran macam tu lah. Wallahualam bisawab.